Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa. Wa kafa billahi syahida. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma afina fi abdanina, Allahumma afina fi asma'ina, Allahumma afina fi absarina. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Amin amin ya rabbal alamin. Fa amma ba'du. Anak-anak Hufaz Tahfiz Ad-Diniyah di Bandar Baru Selayang, IJK Surau Pusat Tahfiz Ad-Diniyah, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, Tuan Najah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, hafizakumullah wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari Isnin hujung-hujung bulan Sya'ban ini kita boleh menipat gandakan ibadat kita. Bukan sekadar tuan-tuan dapat berpuasa sunat hari ini, tuan-tuan dapat solat berjemaah maghrib, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik hafiz pun dapat hadir dalam kuliah maghrib, dan lepas ini kita buat ibadat secara kolektif lagi, secara berjemaah beramai-ramai, antaranya solat isyak secara berjemaah. Begitulah rutin harian yang sepatutnya kita isi dalam kesibukan masing-masing sebagai bekalan kita di sana. Sebulan yang lalu kita belajar kitab kita ni adik. Ustaz janji iaitulah sebelum masuk bulan Ramadan kita nak masuk fasal punca berlaku gejala sosial. Jadi sebelum bulan Ramadan yang pastinya ruangan tazkirah tarbiyatul aulad ini akan di KIV. KIV tahu apa dia KIV? KIV, keep in view, simpan dalam kotak, istilahnya kita tangguh. Okay, untuk bulan Ramadan kitab ini biasanya tazkirah Ramadan biasa, jadi lepas raya, dan biasa pun raya sebulan, silap-silap. Jadi Ustaz nak habiskan dulu tajuk khitan. Kita dah janji pada bulan yang lepas, walaupun tajuk ini panjang lagi. Kalau ikut catatan antum sekalian, sampai muka surat mana? Catatan awak semua. Khitan ini dah masuk 2-3 siri. Muka surat berapa? Kuat sikit. 120. Adik sama? Tak ada tahun lepas. Tak ada. Okey, 120. Jadi nak habis tajuk kitab kita ini bab khitan sampai 100 berapa dik? Habis tajuk. Malam ni Ustaz nak habiskan juga untuk meraihkan bulan Ramadan dan meraihkan tajuk, itulah yang akan cuti mungkin hampir 2 bulan lebih, masuk tajuk baru, punca berlaku gejala sosial. Punca sebab-sebab penyelewengan anak, nak muka surat 129. So tajuk khitan ini daripada 118 dipanjang, jadi kita buat speed sahaja untuk dapat meraihkan pengarang dan dapat meraihkan masa kurang lebih 28 minit ini. 120. Jadi kalau kamu dah baca, Ustaz ada pesan hari itu, kamu alik baca, iaitulah berkaitan dengan hadis, hujung kemuncak daripada segala kebersihan ialah khitan. Yang ada 8 itu antaranya berkumur-kumur, membersihkan air hidung, menggunting misai, bersiwak, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, memotong bulu di kemaluan, akhir sekali wal ikhtitan. Itulah khitan. Kita kupas panjang muka surat 119. Kemudian adik kata tadi muka surat 120 kita nak sambung, tapi Ustaz takkan baca kerana ada 4 helai ni, kalau nak baca semua nanti tak sempat habis. Tambah-tambah jemaah kita ni yang tak ada kitab, dia dapat sesuatu berbentuk solusi ataupun kesimpulan sahaja.
Pada muka surat 120 ni, apakah khitan itu wajib ataupun sunat? So, kamu dah baca. Dah baca, dan kalau tak baca pun, kamu ada kitab boleh baca sendiri. Adakah khitan itu wajib ataupun sunat? Yang pertama, para fuqaha telah berselisih pendapat tentang perkara khitan itu adakah wajib dan sunat. Pada dua sahaja hukum. Hukum, wajibkah kamu berkhitan ini ataupun sunatkah? Dua saja. Makruh, haram, harus, tak ada. Yang mengatakan hukumnya sunat ialah Hasan Al-Basri, ulama zaman tabi'in. Hukum dikata sunat saja. Di samping Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ni yang terakhir di antara Imam Mazhab Al-Arba'ah tu. Antaranya zaman tabi'in dia ada 4 imam. Dia panggil Imam Mazahib Al-Arba'ah. Antara 4 itu namanya Imam Abu Hanifah. Lepas daripada tu Imam Malik bin Anas. Maliki lah. Mazhab Maliki. Kita mazhab Syafi'i. Anak murid kepada Imam Malik, namanya Muhammad bin Idris bin Usman bin Abbas bin As-Sa'id bin Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i. Lepas tu Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi antara 4 ini yang menyatakan hukum sunat Hasan Al-Basri, Imam Abu Hanifah dan sesetengah daripada ulama mazhab Hanbali. Mazhab Imam Abu Hanifah, hak mula-mula, hak lebih senior, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Jadi hak mula-mula Abu Hanifah, hak hujung antara 4 namanya Hanbali. Dalil mereka dalam hal ini ialah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Syaddad bin Aus daripada Nabi. Dia ada dalil, ada hujahnya. Bukan dia kata hukum sunat itu ikut pandangan dia semata-mata, tapi hujah dalil. Dalil yang pertama, Nabi kata, Al-khitanu sunnatun lirrijal. Jelas-jelas Nabi kata, khitan itu sunat untuk lelaki. Sunat lah. Sebab Nabi kata sunnatun. Apa makna sunat? Kita buat dapat pahala. Kalau kita tak buat, tidak berdosa. Itu mafhum mudah. Tapi kalau wajib, tak buat berdosa. Kalau buat, dapat pahala. So, hukumnya sunat. Kenapa? Nabi kata, Al-khitanu sunnatun lirrijal. Daripada entomologi, lughatan. Dari sudut bahasanya, Nabi sebut jelas. Cuba baca tu kitab kamu. Khitan itu sunat untuk lelaki. Jadi adalah dalilnya. Wa makramatun linnisa, dan makramah ini satu penghormatan untuk wanita. Makramah itu penghormatan. Okey, nak buat boleh, tak buat pun tak apa. Tapi digunakan perkataan makramatun, satu kemuliaan, satu kehormatan untuk bukan sekadar mengkontrol, mengawal nafsu syahwat dia, bahkan dari sudut kecantikan juga. Hikmah khitan dari sudut wanita. Tapi lelaki bukan untuk cantik. Kita khitan tu lelaki untuk cantik ke? Cantik apa batang kamu macam tu? Itu untuk kebersihan. Alat sulit lelaki Angry Bird, faham? Tak sama dengan Faraj. Faraj berbentuk lubang. Jadi dianya satu untuk kebersihan betul-betul lah, sebab kulit kita tutup tadi dia akan kotor. Tapi bila kita buang kulit bersunat, bersih. Tapi orang perempuan lebih kepada makramatun, kehormatan. Kalau dia tak bersunat ni, dia lebih sikit syahwat dia. Sebab genjil ataupun lawi ayam ataupun kulit hujung keletik yang tersembur keluar itu tidak dipotong, maka lain sikit dari sudut syahwatnya. Dia jadi lagi buas. Jadi potong sikit, boleh kontrol syahwat dia. Jadi itu bezanya. Jadi makramatun ni, iaitulah penghormatan. Dalil yang kat bawah ni, siapa yang baca kitab ini? Sebelum nak belajar, sebulan sekali aja kan? Ustaz ada pesan bulan lepas, kita nak solusi saja. Siapa yang baca muka surat 120 ni? Senyap, tanda tak baca. Tak apalah, kalau boleh bacalah. Okey, sebelum tu supaya kamu cepat faham, di samping kamu baca Al-Quran. Mana semua tak baca ni? Okey, saya tanya soalan lain lah. Siapa yang baca kan? Siapa yang tak baca? Tak baca muka surat 120 ni, tak baca. Bagus, jujur. Tengok kawan dulu. Tangan kat tangan, baru kat tangan. Okey, bagus. Mana majoriti tak baca. Sebenarnya Ustaz dah pesan bulan lepas, sebab kita nak cepat. Kalau Ustaz baca, jadi lambat juga. Tak sempat habislah tajuk ni. Kalau boleh, baca sendiri nantilah lepas daripada ni. Iaitulah
pendapat yang menyatakan hukum dalil sunat. Anda baca cepat baca laju. Antaranya dalil mereka tadi bahawasanya Nabi menyebut perkara khitan itu dalam hadis, iaitulah tentang beberapa perkara yang sunat dilakukan. Seangkatan, selajur, sejalur, sebaris dengan berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung, cabut bulu ketiak, kan? Jadi kerak kuku, perkara itu kan sunat. Lalu hujung sekali khitan. Jadi perkara itu satu baris dengan perkara sunat, jadi khitan pun sunat jugalah. Dalil mereka yang kedua. Di samping Nabi sendiri kata al-khitanu sunnatun lirrijal, sunat bagi lelaki. Dalil yang ketiga, dalil mereka seperti dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, ramai orang yang termanut Islam pada zaman Rasulullah, di antaranya telah berkulit hitam dan berkulit putih, bangsa Rom, Parsi dan Habsyi, dan baginda tidak pernah memeriksa mereka andai kata khitan itu wajib, nescaya baginda tidak akan menerima Islam mereka melainkan sesudah mereka sekalian berkhitan terlebih dahulu. Orang masuk Islam ini bukan orang Arab Quraisy tadi. Kamu kenal sahabat yang Suhaib yang dibaca Sahib. Bacaan betul adalah Suhaib. Yang kamu baca Sahib Ar-Rumi tu. Suhaib Ar-Rum, orang Rom. Dia lama duduk kat Rom, 20 tahun. Rom sampai dia namanya Suhaib Ar-Rumi. Orang bukan membesar di Quraisy, di Hijaz, di Mekah. Kamu kenal Salman Al-Farisi? Ni Parsi ni, rasak pada orang Parsi. Bukan Salman Khan. Salman Khan seangkatan dengan Datuk Shah Rukh Khan, Amir Khan, Salman Khan, Ali Saif Khan dan Yusri Khan. Tu hak nu kat Bombay tu. Yang ni Salman kat Parsi ni. Bukan Salman hak body sado tu. Salman Al-Khani, tak Salman Al-Farisi. Nu Parsi. Bukan sekadar orang Rom, orang Parsi. Kamu dengar Huzaifah Al-Yamani. Nu orang Yaman. Ada Bilal bin Rabah Al-Habsyi, orang Habsyah, Asibia, berkulit hitam. Bukan orang Arab saja. Jadi setelah Nabi menerima Islam, orang yang pelbagai warna kulit, orang Rom, bangsa Parsi, bangsa Habsyi, dan baginda tidak melihat, memeriksa, checking satu persatu. Tengok, sunat ke tak lagi? Tengok, buka sekarang, buka. Dia pun buka. Oh, 5 inci. Tak ada tengok seorang-seorang pun. Kenapa? Kerana hukum sunat je lah. Kalau wajib Nabi tengok, cek seorang-seorang, benda tu penting. Dalil logiknya betul, iaitulah Nabi tidak pernah iaitulah menerima Islam melainkan sesudah mereka sekalian berkhitan. Kalaulah hukum khitan itu wajib. Tapi Nabi tidak pernah memeriksa, menandakan hukumnya tidaklah wajib, sunat saja. Dalil yang ketiga boleh? Hujah yang ketiga. Habis. Ini yang kat bawah tu, yang Ustaz suruh kamu baca, kamu tak baca semua sekali tu, yang mengatakan wajib ialah siapa dia? Asy-Sya'bi, Rabi'ah Al-Auza'i, Yahya bin Sa'ad Al-Ansari, orang Ansar Madinah, Malik. Malik tu siapa? Malik siapa dia? Abang Malik KL gangster guys. Abang Long kawasan. Malik ni siapa? Imam Malik lah. Ustaz dah sebut tadi, Malik bin Anas nama dia. Malik bin Anas. Siapa dia Imam Malik? Guru kepada Imam Syafi'i. Dia sebut Malik saja tu Maliki lah. Lepas daripada Syafi'i. Syafi'i ni siapa dia? Pandai. Jangan kau cakap Haji Karim, Haji Syafi'i, Haji Dolah. Itu masjid di Sampur Belayak Selayang. Haji Syafi'i ramah kat sini. Ni Haji Yusri. Ni Syafi'i namanya Muhammad bin Idris bin Osman bin Abbas bin As-Sabiq bin As-Said bin Asy-Syafi'i. Datuk dia yang keempat tu Syafi'i. Nama dia Muhammad. Tapi kita tak panggil mazhab Muhammadi. Nama dia Muhammad bin Idris. Kita tak panggil mazhab Idrisi. Kita panggil mazhab Syafi'i. Datuk dia tu. Lagi Ahmad. Siapa dia Ahmad? Ahmad bin Hanbal lah. Jadi majoriti di antara imam mazhab lah, iaitulah Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Sa'ad Al-Ansari, Yahya Al-Za'i, Asy-Sya'bi, Rabi'ah, dan Imam Malik mengatakan lagi kewajipan khitan sehingga beliau berkata, wajib ni bukan sunat. Dia panggil aghlabiyah, ghalib, most of them. Semua mereka, majoriti. Kalau kamu ada 30-nya, 30 tu ada 28 berpendapat begini, 2 berpendapat begini. Jadi hak majoritinya iaitulah hak 28. Hak 2 ni ada pandangan, tapi dia tak panggil majoriti, dia panggil apa dia? Minoriti. Barang siapa yang belum berkhitan, Imam Malik kata, dia tidak boleh menjadi imam sembahyang. Sebab sembahyang sah kena bersih. Bersih 3. Apa dia?
tempat pakaian. Kalau pakaian dia jubah putih macam malaikat dah. Kemudian sejadah ni sampai cantiknya ni. Vacuum tiap-tiap hari ni. Kamu sendiri tu ada kekotoran yang kamu bawa dalam kulit yang belum dipotong yang panggil tidak berkhutan, tidak berkhitan, maka kamu tidak boleh jadi imam. Kamu tak boleh duduk imam. Kamu untuk seorang, kamu tanggung sendiri. Tapi kamu nak tanggung orang lain, kamu kena berkhitan. Yang kedua, penyaksiannya tertolak. Nak jadi saksi ni, dalam Islamnya saksi ni penting. Sampai dosa besar atau salah satunya saksi palsu. Sampai kita nikah tak sah. Kecuali dua orang saksi. Walaupun ada wali, ada pasangan lelaki, pasangan perempuan, ijab kabul. Saksi tak ada, tak sah. Saksi ni sampaikan syaratnya dalam bab khitan tak khitan menjadi piawaian ataupun menjadi kayu ukur yang kamu panggil benchmark. Tanda arasnya, tengok khitan ke tak khitan. Kalau tengok kamu nak jadi saksi tak khitan lagi, ditolak. Imam Malik berpendapat tegasnya hukum khitan ni wajib sampai dia kata barang siapa belum berkhitan tidak boleh menjadi imam sembahyang dan penyaksiannya tertolak. Baca dik untuk meraihkan kitab. Baca yang imam-imam tersebut. Surat bawah sekali. Sebab naik bulan depan pun kamu tak baca juga. Jadi usah baca dalam kuliah malam ni. Bawah tu sekali. Imam-imam. Surat 120 dik. 120 bawah sekali. Bawah sekali. Imam-imam okey. Jadi ini dalil-dalil. Tadi ada 3 dalil bagi Hasan Al-Basri, termasuk di antara Imam Abu Hanifah sebahagiannya ada hujah dalil 3. Jadi kat sini hukum wajib pula. Apa dalilnya? Adik kecil. Kecil ahli syurga tau. Kecil macam ni pun macam Open dan Ipen. Betul. Ahli syurga ni. Nama apa ni? Ya, Dik. Irsyad. Oh, bagus. Irsyad apa makna dia? Kalau pernah dengar Khulafa Ar-Rasyidin, kamu pernah dengar guru mursyid, sampai daripada Rasyada, itu nama dia baguslah. Moga-moga kamu dapat petunjuk Khulafa Ar-Rasyidin, ataupun kita ada guru mursyid, kamu ni murid yang bernama Irsyad, petunjuk. Silakan. Imam Ahmad, ya Irsyad. Yang tu Ustaz baca. Boleh baca? Tak boleh. Ustaz baca. Annahu jaa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala qad aslamtu qala alqi anka sya'ral kufri waqtatin. Baca terjemahan. Baca maksud dia. Jadi dalilnya waqtatin. Apa dia? Sepotong hadis daripada Nabi di mana Abu Daud dia meriwayatkan daripada Usaim bin Qulay an abihi an jaddihi, daripada ayahnya, daripada datuknya. So Usaim bin Qulay ni dia tak hidup zaman Nabi, tapi atuk dia hidup sesama dengan Nabi. Dia ni generasi ketiga lah, cucu. Jadi dia bagi tahu atuk dia dulu dia pernah hidup sesama dengan Nabi, dan di antara keadaan berlaku bab kita ini, dia kata apa dia? Annahu jaa ila Nabi. Jadi siapa ni? Atuk dia, grandfather dia ni, pada waktu zaman Nabi dia datang kepada Nabi bahawa dia telah mendatangi Rasulullah. Faqala, lalu dia berkata, qad aslamtu, saya telah memeluk Islam. Saya telah memeluk Islam. Dan apabila memeluk Islam, Nabi suruh apa dia? Apa perkara penting, paling penting setelah kamu Islam,
Wahai atuk kepada Usaid bin Kulab, Nabi kata apa dia? Alqi anka sya'aral kufri. Saya telah memeluk Islam, maka Nabi pun bersabda, bersihkan dirimu. Bersih. Taharah ni bersih. Dulu pun telah kita belajar taharah ni, Imam Ghazali pecah kepada 4. Dalam kitab kita ni pecah kepada 2. Salah satu antaranya kebersihan hati kan, yang dipanggil apa ni? Fitrah badaniyah, fitrah imaniyah. Fitrah iman itu iman di hati. Apa makna iman? Tasdiqu bil qalbi, meyakini. Tasdiq, membenarkan. Bil qalbi, dengan hati. Wa zikru bil lisan, zikir, sebut dengan lidah. Wal amalu bil jawarih, amal dengan perbuatan. Itu makna iman. So hati, mulut dan perbuatan. Kita tergelincir daripada iman pun kerana mulut. Sebab itu jaga mulut. Kamu cakap boleh keluar akidah. Bukan sekadar perbuatan. Akidah ini ada 3. So hati tadi. Bersih hati itu masuk kategori kebersihan iman. Bukan daripada mensyirikkan Allah semata-mata. Bukan sekadar menyengutukan Allah, sembah berhala. Bahkan kamu pun kena bersih walaupun kamu tak sembah berhala. Dipanggil bersih apa dah? Bersih hati daripada sifat-sifat mazmumah. Ya ayah-ayah, kita ni bukan kafir, tapi penyakit ada juga. Penyakit apa dia? Sum'ah. Ujub. Ujub ni bangga pada diri sendiri. Takabur. Ego. Ego, sombong. Akhlak kata action. Oh, tunggu nya teh ustaz mata-mata kata baru. Tunjuk nya teh. Itu mungkin action tu. Gaya, lebih, action, ego, bangga, bongkak, sombong. Ada 4 benda kerana dunia. Imam Ghazali kata, sombong kerana harta, sombong kerana kecantikan, sombong kerana keturunan, satu lagi sombong kerana pengaruh. Hak bahagia macam mana ni, orang agama macam Ustaz Zaki, macam Ustaz Firdaus, macam Ustaz Yusri, macam Tok Imam, kerana 2 bang. Sombong kerana ilmu, yang kedua sombong kerana amalan. Ya Pak Hashim. Kalau Pak Hashim tak ada ilmu, sombong kerana kekayaan. Dan kalaulah kita tak ada keempat-empat ni, tak ada penyakit sombong. Nak sombong apa? Kita apa-apa ke dana. Harta pun tak ada, ilmu pun tak ada. Penyakit benda lain pula. Dengki. Pak Hashim tak ada dengki. Jiran sebelah dia dengki. Sorry bang Sorry. Sebenarnya bukan dia tu. Tuan-tuan, hak ni tak ada dengki. Hak ni tak ada sum'ah. Tak ada ujub. Ni penyakit riak pula. Ada. Kau siapa boleh angkat tangan? Saya semua ustaz sebut tu, dengki, ujub, sum'ah, riak, takabur ni, saya tak ada. Sila angkat tangan. Anda nak tengok muka ni. Siapa yang tak ada penyakit-penyakit hati, langsung dia tak ada. Dia rasa dia clean, bersih macam malaikat. Sila angkat tangan. Tak ada. Ustaz seorang je. So ustaz pun kena jatuh tangan. Menandakan kita pun tak berani nak mengaku. Kalau dia kata saya tak ada penyakit dengki, saya ustaz, itu dah menunjukkan dia tu takabur dah. Jadi betul lah. Tuan-tuan bukan nak kata pada abang tadi, abang sorry abang, tapi Pak Hashim tu bukan abang dengki. Abang tu kita sama je. Kalau tak percaya tuan dan juga puan, dengki contohnya. Semok di lagi masing-masing. Pak Hashim and the gang. Adik-adik, kamu semok. Nabi kata iyyakum wal hasad. Awas kamu daripada hasad. Mana hasad? Dengki ya. Apa makna dengki ni? Boleh rujuk Riyadhus Shalihin dalam bab tuan-tuan, iaitulah bab jaga hati ni, bab jaga lidah ni. Nabi sebut makna dengki itu tamanna zawalun ni'matun sawa'un ni'matud din au ni'matud dunya an sahibihi. Tamanna ni bercita-cita. Cita-cita ni bukan pada mata, bukan pada telinga, pada hati. Dik dah hati tu, niat kita. Zawalun nikmatun, hilang nikmat. Abang dengki dengan ustaz. Dengan contoh saja, ustaz kaya. Abang pun dengki, maka pada hati abang tu bercita-cita hilang nikmat kaya daripada ustaz dan abang jadi kaya. Ustaz tak tahu pun. Abang dengki dengan ustaz tu. Ada. Dengki tu. Sawa'un nikmatud din atau nikmatud dunia. Sama ada nikmat dunia ataupun nikmat agama. Ustaz dengki dengan Pak Hashim. Ada perasaan ustaz bukan pasal Pak Hashim ni kaya.
Pak Hashim ni lebih macho daripada ustaz. Dia segak macam Aaron Aziz zaman muda tu, zaman dia muda ni macam dengan Rashid Kapoor. Tak percaya buka. Oh, muka handsome ni. Ustaz dengki dengan kecantikan dia. Kalau boleh, biar dia jatuh hodoh. Kalau dia aksiden kau, rosak kau, cacat kau. Yes! Sampai begitu, yes! Ada jenis perangai macam tu bang. Lepas depan Allah saya simpati dengan awak. Tapi dalam bilik, yes! Padan muka. Perangai macam ni, dengki. Kau lagi dahsyat Pak Hashim dan jemaah. Dia bercita-cita nikmat yang ada pada seseorang itu hilang. Yang tadi, dia ganti nikmat tersebut. Maknanya dia dengki dengan ustaz. Ustaz kaya. Dia dengar ustaz jatuh bankruptcy, muflis, Papua Kedana. Suka dia. Ada perasaan terdengki. Dia pula jadi kaya. Abang contoh saja bang. Contoh. Abang dah ada rasa begitu. Abang tak buat pun. Tapi hati tu ada perasaan iri hati begitu. Dengki. Kalau lagi teruk ni, contoh. Macam Pak Hashim. Dia bercita-cita nikmat yang ada pada ustaz ini hilang. Sekalipun dia tak ganti nikmat tersebut. Yang penting ustaz jatuh Papua Kedana, walaupun Pak Hashim tak jadi kaya, kita sama-sama Papua Kedana. Puas hati aku. Lagi teruk daripada yang pertama. Persentis ni seolah-olahnya hak tadi 80%, ni 90%. Okey, kedua dia ni tak ada. Abang pula. Dua tak ada. Abang ada duit 500,000 juta. Ustaz ada duit 500,000. Kamu faham ke tak dia? Apa beza 500,000 dengan 500,000 juta? Hah? Tak tahu. Tak ada beza, sama, half million. Jadi abang, dia tak suka nikmat yang ada pada ustaz ni hilang. Dia tak nak lah ustaz jadi apa-apa. Tapi dia tak suka. Dia benci kalau nikmat yang ada pada ustaz mengatasi nikmat yang ada pada dia. Dengki juga. Hak tadi dengki tu, biar saya jatuh papa, dia jadi kaya. Hak tadi yang kedua, biar saya jatuh papa, dia tak jadi kaya pun tak apa, biar pun hati sama-sama papa. Hak ni pula, dia tak nak saya jatuh papa, tapi dia tak suka nikmat saya mengatasi nikmat dia. Dengki. Tempias kena tuan-tuan. Penyakit. Abang Pak Hashim pun angguk-angguk mengabsahkan perasaan ini. Anak-anak katanya, bukan dia, kita sama. Ada perasaan tu. Orang pergi jual nasi lemak kat sini, nampak laku sini. Kedai dia tak laku. Mula tuduh. Mula kata macam-macam. Alah, guna-guna tu, mandrem tu. Padahal dianya tidak ada servis yang baik. Masakan tak baik. Tak mesra pelanggan. Tapi dia burukkan orang. Dia mengadu. Sila ribu lah. Dia pergi bomoh kawan tu. Perangai orang Melayu. Tuan-tuan jangan marah. Sebab Ana pun Melayu juga. Kau tuan-tuan ingat Ana Bangla? Melayu memang begitu lah. Tak tahulah apa-apa. Ana Melayu, kita Melayu. Tak tahulah sampai begitu sekali. Tu ada penyakit dengki. Adik, baca banyak-banyak. Abang, baca banyak. Kita tak tahu ni, orang dengki kita ni, baca banyak-banyak. Bila? Lepas subuh. Bila? Lepas asar. Mewakili malam lepas maghrib ke baca. Sebab itu dalam mak surat tu dia ada. Mak surat kan baca lepas subuh asbahna wa asbahal mulku lillah, betul? Lepas asar amsayna wa amsal mulku lillah. Mak surat kubra, mak surat sughra tu antara kandungannya ada susunan mak surat baca qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kita nak baca surah jin, kita tak apa bang. Mak cakap lah nak baca surah jin, kita apa perangai sebut jin. Baca surah Al-Baqarah 286 ayat hujung tak ingat. Nak baca ayat kerusi pun kadang-kadang tokah. Ayat amanah Rasul pun. Jadi baca 5 ayat surah Al-Falaq, 6 ayat surah An-Nas, cukup lah. Cukup. Sebab makna dia Pak Hashim dan ayahanda yang lain, orang yang minta daripada Allah 6 perkara dalam surah An-Nas, minta jauh. Dalam surah Al-Falaq, kita minta jauh daripada Allah juga. Ada 11 ayat dan salah satu sebab turun surah Mu'awwizatani, 2 surah pelindung. Surah Al-Falaq dengan An-Nas, salah satunya Nabi disihir oleh Banatul Labib bin Al-Aqsam. Nabi bin Al-Aqsam dan anak perempuan dia sihir Nabi. Dia menggunakan rambutnya orang guna. Yang sikat kita tu ada sisa-sisa dia ambil, dia upah budak jahat. Kemudian
Diikat pada busur panah, diletak dalam telaga buruk. 11 simpulan. Sampai Nabi baca, Qul a'udzu birabbil falaq. Rungkai, terputus satu simpulan. Ustaz tak nak tafsir semua sekali, mungkin ustaz lain dah tafsir. Tapi mafhum, paling tidak kita tahu. Satu jaga dalaman, satu lagi jaga luaran. Tengok makna dia. Kul, katakanlah, a'udzu birabbil falaq, aku minta berlindung kepada Allah Tuhan falak. Makna falak itu yang menerbitkan, iaitulah matahari macam terbit, macam bayi terbit keluar daripada rahim di ufuk sana. Falak itu ada makna biji yang terbit daripada benih itu sampai keluar daun. Siapa yang menerbitkan? Adakah peladang? Kita pergi tanam setiap biji padi, kita pergi congkir? Tidak, Allah yang menerbitkan. Bukan peladang. Bagaimana biji begitu kuat, begitu padu, begitu kukuh. Kita gigi, patuh gigi palsu kita. Ada setengah-setengah biji. Kan? Tapi boleh pecah. Siapa yang mempecahkan falak tadi? Mau ni tafsir bab falak. Lepas tu banyak ayat. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Daripada kejahatan apa yang kau ciptakan. Min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min, lepas daripada tu, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil uqad, daripada tukang-tukang sihir yang menghembus pada simpulan-simpulan tali. Orang kahin ni tukang tenung, orang dukun, orang bomoh. Hujung sekali, cuba baca adik hujung sekali. Hujung surah Al-Falaq ada 5. Wa min, hujung surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Apa maksud dia? Dan dari orang yang dengki apabila dia dengki. Kita kata hasad tadi. Wa min syarri hasidin, daripada pendengki, idza hasada, apabila dia dengki. Kita tak tahu rupanya dia dengki dengan kita tadi. Ni yang dengki dengan kita tadi. Yang dengki dengan, oh, dia kawan baik. Dia tuan-tuan rupanya ada dengki kerana kaya kita, kerana lebih kita. Ini contoh saja abang-abang. Contoh. Kita minta jauh. Kadang-kadang waris-waris kita, sahabat anda kita, kawan-kawan sejabat kita. Kalau pergi kat Tok Bomoh, kat Pak Hashim, macam-macam lah. Mana Tok Bomoh dah, moga bagi pekeras. Bagi pengeras juga, dia tahu dah. Orang tak jauh ni, orang dekat-dekat je ni. Oh, pandai dia teka. Dia bagi gambaran-gambar. Oh, kita pun rasa yolo. Akhir sekali kita dah musuh yang tu. Padahal kawan tu tak tahu juga. Moga Tok Bomoh kan. Bomoh pula sekarang ada datuk pula. Bomoh ada datuk tu. Tu tak malah komen lah. Sebab helikopter tak jumpa lagi, kapal terbang tak jumpa lagi. Tapi setiap pelik-pelik dia akan bawa dia punya teropong dia. Anda juga kadang-kadang dengan buah tembikannya macam-macam lah. Hebat dia. Tapi anda tak boleh komen panjang. Sebab dia menuntut dia gunung jerai dan dia tapar boyo, mapuh boyo. Itu Datuk Bomoh tu. Tak boleh cerita panjang ni. Untuk Bomoh ni pandai dia kan. Dia agak-agak tu orang pergi tu. Dah tak kat tangga dia tahu dah. Hak niat tadi dia tahu dah. Orang hak datang dia berkata hebat. Naik tangga tu dia tahu dah niat kita mari ni. Itu ini. Dia guna jin. Dia guna efrik. Jin ni ingat. Jin ni dia punya boleh buat hak kuasa pelik. Kuasa magis ataupun magic. Sebab itu dia boleh angkat bangunan besar. Kamu tengok David Copperfield tu. Dia boleh buat benda-benda pelik tu. Dia guna apa dia? Jinnya. Benda tu haram. Ada 2 benda pelik. Benda pelik haram namanya sihir dengan satu lagi istidraj. Ada benda pelik juga, tapi dia anugerah Allah. Namanya mukjizat. Nabi Isra Mi'raj tu magic ke? Nabi guna jin ke? Dok itu mukjizat. Jadi mukjizat untuk Nabi, mukjizatan, karamatan untuk aulia Allah, keramat-keramat untuk wali, ma'unatan untuk tuan-tuan yang Allah bagi bantuan. Dan satu lagi sihra, benda pelik, aneh, ajaib tapi menggunakan jin, polong, hantu layar, persik, Dracula, hantu maklimah balik rumah. Termasuk hantu bungkus ikat tepi, orang bunian. Semua ni diguna dengan tujuan untuk memudaratkan orang. Jinnya. So, jin kafir dia guna. Dia boleh tahu lah. Dia boleh angkat. Kita boleh tak angkat? Suara jin. Padahal dia wajah perempuan tapi jin masuk kan. Dia cakap mula-mula macam perempuan. Ustaz apa khabar? Tapi apabila jin masuk, apa khabar Ustaz? Ustaz pun takut. Ni dia rasuk jin tu. Tuan-tuan sebab itu kena tahu sebuah sikit. Itulah ayat untuk keluarkan jin.
Ni bukan jin Samsudin ni. Jin betul. Kamu pernah nampak jin? Tak. Allahu Akbar. Sebelum sambung cerita ni dek, cerita apa ni? Penyakit hati. Jadi kita ni penyakit yang dalaman kita tadi banyak. Salah satunya tak bersih hati kita daripada sifat-sifat mazmum tercela. So ada hati kita kena bersih. Nabi kata apa dia? Campak daripada kamu kekufuran. Hati itu kena bersih. Dah kamu masuk Islam, tak boleh sembah Lata, Manat, Bubal, berhala ini. Ini pembersihan hati. Yang keduanya Nabi kata waqtatin. Apa dia tadi waqtatin? Berkhitanlah. Jadi pentingnya khitan. Sampai orang tu mula masuk Islam, Nabi tidak suruh buat perkara lain. Bukan tak penting sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah dengan kuliah, baca Quran, zikir. Bukan tak penting. Tapi yang penting setelah kamu masuk Islam, kamu campak segala bentuk kekufuran dan berkhitanlah. So dalil khitan itu bukan calang-calang yang kamu kata dengan bahasa kaling-kaling. Bukan kaling-kaling, bukan remeh-temeh, bukan titik bengik, bukan semua metal. Dia perkara tunjang dan asas sampai Nabi suruh berkhitan. Yang kedua, silakan sikit lagi dik. Silakan. Sampai mana tadi? Nampak gaya ni takkan habis juga. Kita kena sambung. Sebab kamu punya kesalahan. Orang suruh baca, dia tak baca. Baca kita boleh speak. Okay? Jadi kita akan sambung ni. Cerita khitan lagi lepas daripada raya. Kerana kalau gelojoh cepat sangat, kamu pula tak faham. Okay? Sebelum kita azan. Dah azan ke Abang Hashim? Dah. Tak ada wajib. Tak ada wakil jawab. Adik teruskan. Nak azan dulu ke sini? Dah masuk ke? Dah.
اللهم رب زنة التامة والصلاة القامة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة الأنت الرفيع مقام محمود الذي وأنت إنك لا تخلف الميعاد. Pun laluan untuk habiskan sedikit yang tergantung hadis ini supaya dia tidak salah faham. Kita habiskan hadis mohon laluan jemaah boleh sikit untuk kita habiskan, kemudian kita sambung selepas daripada raya dan juga Ramadan nanti. Adik-adik, kita sedang belajar hadis yang menunjukkan hukum khitan itu wajib dalil yang pertama. Dan dalil kita ini ada sampai 7 yang dibawa oleh antaranya Imam Malik, Syafi'i, Ahmad dan pendapat yang menyatakan hukumnya wajib. Dalil yang keduanya adik-adik, selain daripada Nabi suruh berkhitan apabila masuk Islam, Nabi kata, Harb telah meriwayatkan daripada Az-Zuhri katanya telah bersabda Rasulullah, man aslama, barang siapa yang memeluk Islam. Nombor 2 tu, falyakhtatin. Nabi kata hendaklah dia berkhitan. Wa in kana kabiran, meskipun dia sudah tua. Pentingnya hukum khitan ini wajib bukan sunnah. Sampai apabila kamu memeluk sahaja Islam, hendaklah kamu berkhitan. Bukan tak penting haji. Sepatutnya Nabi kata apabila kamu memeluk Islam, hendaklah kamu menunaikan haji. Bukan nak menafikan haji ni. Apabila kamu memeluk Islam, hendaklah kamu puasa. Bukan nak menafikan puasa. Tapi dalam banyak-banyak, Nabi kata apabila kamu memeluk Islam, falyakhtatin, hendaklah dia berkhitan. Wa in kana kabiran, meskipun dia sudah tua. Menunjukkan hukum khitan adalah wajib. Di samping dalil yang kedua ini, kita tengok muka surat 122. Betapa tua dan lamanya Nabi Allah Ibrahim. Cuba kamu tengok, iaitulah pada nombor 7. Pada nombor 7. Satu langkah untuk kaitkan dengan dalil yang ketiga, Allah kata summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Apa maksudnya? Kemudian kami, yakni Tuhan telah mewahyukan kepadamu, yakni Nabi Muhammad, supaya ittabi' ni mengikut millata Ibrahim hanifah, mengikut millah, yakni mengikut agama Nabi Allah Ibrahim hanifah yang suci. Surah An-Nahl, Allah suruh Nabi ikut agama Nabi Allah Ibrahim. Bukan sekadar dalam bab haji. Kan kita ikut manasikul haji itu semua kaitan cukup dekat dengan Nabi Allah Ibrahim yang membina iaitulah Kaabah dengan anaknya Ismail sampai ada Hijir Ismail, lingkaran separuh buatan dipanggil Hijir Ismail. Kalau kamu masuk dalam Hijir Ismail macam kamu masuk dalam Kaabah, sampai ada makam Ibrahim, tempat tapak kaki Nabi Allah Ibrahim ketika membina Kaabah, dan ada mas'a yang kamu panggil pergi sa'i antara Safa dengan Marwah yang cukup dekat dengan manasikul haji, iaitulah peristiwa berlari-lari anak mencari air ini sampai dirakamkan dalam ibadat haji. Dan ada surah Ibrahim, ada surah Al-Hajj, dan Allah kata hendaklah kamu mengikut Nabi Allah Ibrahim hanifah. Selain daripada ibadat haji, cuba kamu tengok huraiannya. Rasulullah serta umatnya telah diperintahkan untuk mengikut Nabi Allah Ibrahim, sedang khitan adalah dari agama Ibrahim alaihissalam. Kalau kamu nak tahu, ada 30 rekod dunia, bukan rekod Malaysia. Rekod 30 orang yang pertama di dunia tahu. Sejak kejadian Adam ini, yang salah satu rekod itu ialah Nabi Allah Ibrahim. Bukan Alexander Graham Bell. Alexander Graham Bell orang pertama reka telefon. Tapi tak sebut dalam Quran. Ini disebut dalam Al-Quran ada 30 keistimewaan rekod yang patut kita tahu abang-abang. Agak-agaknya di antara 30 nama orang pertama dalam Islam tu, tuan-tuan tahu yang mana satu? Paling tidak malam ni tahu. Apa dia? Orang yang pertama berkhitan ialah Nabi Allah Ibrahim. Apa lagi yang kaitan dengan Nabi Allah Ibrahim selain daripada orang yang pertama berkhitan? Nabi Allah Ibrahim juga memegang rekod, iaitulah orang yang pertama memakai seluar. Kita ni Levi's 501, seluar jeans. Ini apa lagi kaitan di antara rekod-rekod dunia, iaitulah bukan sekadar Ibrahim, Ismail pula. Ismail orang yang pertama minum air Zam-Zam. Bukan hal tadi, hak bomoh tu pun ada Zam-Zam, Al-Qasam. Itu lain. Hak tu Ramli ni air Bi'r Zam-Zam.
Orang pertama yang diberi pakaian ketika hari kiamat nanti adalah Nabi Allah Ibrahim. Orang pertama berkhitan adalah Nabi Allah Ibrahim. Orang pertama minum air Zam-Zam Nabi Allah Ismail. Rekod-rekod lain para Nabi, kalau tuan nak tahu, anda top up sikit. Orang yang pertama menulis Bismillah, siapa dia? Nabi Allah Sulaiman, Bismillahi majriha wa mursaha. Nabi antaranya yang dipanggil pada hari kiamat, orang pertama, siapa dia? Nabi Nuh alaihissalam, sampai ada surah Nuh. Rekod yang memegang rekod title orang yang pertama bukan dalam rekod dunia ni, rekod dalam tamadun kemanusiaan ini disebut dalam Al-Quran. Orang yang pertama mengerjakan sa'i antara Safa dan Marwah, Sayyidatina Hajar, iaitulah ibu kepada Nabi Allah Ismail. Orang yang pertama dibangkitkan pada hari kiamat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun Nabi Muhammad antara yang terakhir, kerana Adam, Idris, Nuh, Saleh dah wafat, tiba-tiba Nabi Muhammad ni umat dia, maka yang pertama dibangkitkan nanti Muhammad Abu Qasim Al-Mukhtar Al-Mustafa bin Abdullah. Orang yang pertama menjadi khalifah dalam Islam, Abu Bakar. Orang yang pertama menggunakan kalender hijrah, Umar bin Al-Khattab. Orang yang pertama meletakkan jabatan khalifah di dalam Islam, namanya Al-Hasan bin Ali. Orang yang pertama menyusukan Nabi Muhammad, namanya Suwaibah. Orang yang pertama syahid dalam Islam dari kalangan laki-laki, namanya Haris bin Abi Halah. Orang yang pertama syahid dari kalangan wanita, namanya Sumayyah bin Khabar. Orang yang pertama menulis hadis dalam kitab, namanya Abdullah bin Amru bin Al-As. Orang yang pertama memanah dalam perjuangan fi sabilillah, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang yang pertama menjadi muazzin, pastinya Bilal bin Rabah. Orang yang pertama salat dengan Rasulullah, Ali bin Abi Talib. Orang yang pertama membuat mimbar Masjid Nabawi, namanya Tamim Ad-Dari. Orang yang pertama menghunus pedang dalam perjuangan fi sabilillah, namanya Zubair bin Al-Awwam. Orang yang pertama menulis sejarah Nabi Muhammad, namanya Urwah bin Zubair. 21. Orang yang pertama beriman dengan Nabi, Khadijah binti Khuwailid. Orang yang pertama mengasaskan usul fiqh, imam kita mazhab Syafi'i, namanya Imam Syafi'i. Orang yang pertama membina penjara dalam Islam, namanya Ali bin Abi Talib. Orang yang pertama menjadi raja dalam Islam, namanya Muawiyah bin Abu Sufyan, sistem beraja. Orang yang pertama membuat perpustakaan awam, Harun Ar-Rasyid. Orang yang pertama mengadakan Baitul Mal, Umar bin Al-Khattab. Orang yang pertama menghafal Al-Quran dan selepas Rasulullah, Ali bin Abi Talib. Orang yang pertama membangunkan menara di Masjidil Haram Mekah, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Orang yang pertama diberi gelar Al-Muqri, namanya Mus'ab bin Umar. Hak nombor 30, tuan-tuan jawab sendiri. Orang yang pertama masuk ke dalam syurga. Saya tahu juga. 29 Ustaz dah bagi tahu. Siapa orang pertama masuk dalam syurga? Jangan Pak Hashim pula tahu, saya dulu. Tak, Muhammad bin Abdullah, Nabi kita lah Pak Hashim. Kita akan susu di Nabi kita. Jangan kita tak tahu. Paling tidak Ustaz dah bagi tahu. Walaupun tak hafal, tapi pernah orang yang pertama pakai seluar di hari akhirat dia pakaikan. Nabi Allah Ibrahim, kaitannya. Jangan orang yang menang anugerah juara lagu ialah, ingat dia. Apa dia gitu? Nama dia apa? Cila Hamzah. Aku pun tak ingat. Tengok Aina Abdul lah. Itu dia ingat. Ni tak ingat. Jadi adik, kita akan sambung cerita berkaitan dengan kaitan kita nanti. Muka surat berapa adik? Tolong tanda. 2 bulan akan datang ni. Muka surat 121 nombor 3. Tak baca lagi. 122 nombor 7 dah baca separuh. Kerana masa terdesak, kita sambung. Bila? Lepas raya kot. Yang baik daripada Allah, yang kurang baik kelemahan ana. Aqulu qawli haza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.